forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Moni terhadap kenyataan Hadi. Apa dia cakap? Kapal terbang pergi haji pun ciptaan manusia. Pasal Dimpas Haji di Awang hari ini menggunakan analogi perjalanan ke Mekah menaiki kapal terbang ciptaan manusia yang menurutnya mesti digunakan untuk menegakkan agama. Abdul Hadi berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad yang berhujah bahawa konsep parti Islam adalah ciptaan manusia dan oleh itu umat Islam tidak dipaksa untuk memberikan sokongan. Okey, mari kita dengar respon Iswadi Moni. Dia akan kita komen macam biasa. Kita baca ni. Kapal terbang pergi haji pun ciptaan manusia. Hadi. Presiden PAS Abdul Hadi menggunakan analogi perjalanan ke Mekah menaiki kapal terbang ciptaan manusia yang menurutnya mesti digunakan untuk menegak agama. Abdul Hadi berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad yang berhujah bahawa konsep parti Islam adalah ciptaan manusia dan oleh itu umat Islam tidak dipaksa untuk memberi sokongan. Ada ciptaan manusia yang mesti digunakan untuk agama, macam kapal terbang yang digunakan untuk pergi haji. Nak pergi Mekah pun kena naik kapal terbang. Itu manusia bukan jalan kaki. Parti ini ciptaan manusia tetapi untuk menegakkan agama dan bangsa, kata Hadi. Baik, saya nak ulas. Saya malah nak baca yang bawah-bawah tu lah. Saya nak ulas benda ni, tuan-tuan. Kalau kita bercerita nak menegakkan bangsa dan agama, tak perlu parti itu tulis Islam. Tak perlu. Tak perlu parti itu tulis Melayu, Cina, India, Bidayuh, Iban, Dayak. Tak perlu. Sebenarnya dia bukan pada nama. Dia pada apa yang you punya action. It is not about perkataan itu. Tetapi action you buat apa? Masa PAS memerintah 33 bulan, dia buat tak RUU 355? Dia laksana ke RUU 355 tu? Dia amend ke RUU 355 tu? Apa yang dia buat 33 bulan? Oh, nanti DAP akan menentang. Tak, kamu majoriti. Semua majoriti di dalam parti kamu dan juga parti yang bergabung dengan kamu orang Melayu. So, apa alasan yang kamu guna? Tak keluar. Perkataan RUU 355 tu langsung tak keluar, tuan-tuan. Apa yang kamu buat untuk selesaikan masalah air di Kelantan? Apa yang kamu buat untuk selesaikan masalah infrastruktur di Kelantan, di Kedah umpamanya? Kamu gagal menggunakan kesempatan 33 bulan itu untuk menyelesaikan masalah paling asas dalam negeri-negeri kamu sendiri. Tapi apa yang kamu buat dalam masa tempoh 33 bulan itu? Kamu semai kebencian. Kamu pastikan bahawa rakyat ini termakan dengan kebencian-kebencian kamu. Kamu gunakan dana untuk menyemaikan kebencian tersebut. Saya nak cerita begini, tuan-tuan. Tidak ada parti yang boleh claim dia bawa Islam. Tak boleh. Tidak ada. Tidak wujud. PAS pun tak boleh kata dia bawa Islam. Semua parti boleh bawa Islam. Semua parti boleh bawa Islam, termasuk DAP, termasuk Gerakan, termasuk SPDP, termasuk Parti Bangsa Dayak Sarawak. Dia bukan nama, dia polisi. Perbuatan. Dalam Islam apa yang dia nak tuntut, tuan-tuan, kepada pentadbiran? Pentadbiran ni dia tuntut apa? Keadilan. Adil ke? Adil ke Perdana Menteri di kita sekarang apabila beliau mewujudkan gaji progresif, merapatkan jurang di antara kaya dan miskin, menarik pelaburan keluar daripada luar, memastikan kestabilan ekonomi, memastikan pelabur itu datang. Adil ke? Itulah keadilan. Sebab itu kita kata dalam maqasidus syariah, dalam objektif of syariah, objektif syariah ni untuk apa? Objektif syariah ni apa dia? Islam ni membawa objektif apa? Menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta benda, menjaga keadilan. Itu antara perkara yang nak dijaga oleh pentadbiran Islam yang sepatutnya. Tetapi ini tidak dimeterikan. Saya bagi contoh baru-baru ni lah, tuan-tuan. Kanun jenayah hudud Kelantan dicabar oleh seorang oleh seorang lawyer Islam, Erin, yang itu dipetikaikan. Ada orang berpikir, inilah dia orang yang nak menentang hudud Islam. Tuan-tuan, itu bukan hudud Islam, itu hudud PAS. Sesiapa boleh nak mencabar hudud tersebut. Saya tak ada isu sebenarnya untuk cabar. Dia bukan ayat Quran. Dia adalah perkataan yang disusun oleh manusia. Sesiapa pun boleh cabar. Boleh challenge. Kalau sekiranya kita kata tak boleh dicabar, maka benda itu tidak boleh dibahaskan di dalam Dewan Undangan Negeri.
Jadi apa guna kita jadi negara demokrasi kalau buat undang-undang tak boleh dicabar? Kita nak jadi negara apa? Akhirnya benda itu kalau nak bawa, nak dilaksana pun kena dibawa ke dalam Dewan Undangan Negeri untuk dibahaskan. Perbahasan bermaksudnya ada pencabaran. Banyak perkara di dalam hudud Kelantan itu sebenarnya on itself adalah contradictory. Saya tak nak go into detail lah. Boleh tengok Ustaz Wan Ji antara yang membahaskan tentang perkara ini. Sebab dia adalah salah seorang panel dahulu yang mengkritik pada waktu itu tentang hudud Kelantan PAS. Enactment hudud Kelantan PAS pada waktu itu. Apa? Poinnya adalah semua perkara, ini bukan saya kata, ini Imam Malik kata, semua kata-kata, semua pendapat, walaupun dia letak perkataan Islam di situ, boleh kita pertikaikan, boleh kita bantah, boleh kita lawan, kecuali kata-kata Allah dan Rasul. Selain daripada itu, Hadi Awang ke, Iswardi Morni ke, Anwar Ibrahim ke, sesiapa pun kita boleh bantah, bangkang dengan lunas dan kaedah yang betul. Selain daripada itu, kita boleh buat. Otherwise, buat apa kita ada negara demokrasi, tuan-tuan? Baik kita ada negara teokratik je, atau negara monark yang total, sebagaimana zaman-zaman khalifah dahulu. Even pada waktu itu pun, ulama' boleh lagi mempertikaikan tentang pemerintahan ataupun perihal undang-undang dan agama. Tentang agama. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i ada dipanggil sebagai wakaf. Wakaf ni adalah pembahagian bidang kuasa di antara pemerintah dan juga mujtahid. Di mana mujtahid boleh, kalau kita lihat pada waktu itu, bincang tentang agama, tetapi pentadbiran diletakkan kepada pemerintah. Dan pemerintah boleh dikritik oleh ulama'. Dan ulama' boleh dikritik oleh pemerintah sekiranya perkara itu berlaku. Itu merupakan antara separation of power yang awal. Even di dalam Islam itu sendiri. Sebab itu saya nak kritik apa yang Hadi nyatakan berkenaan dengan pengampunan diraja. Baik. Lembaga pengampunan tak berhak maafkan tertuduh, kata Hadi. PAS mendakwa cara negara ini memberi pengampunan kepada seseorang bersalah adalah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Presidennya, Abdul Hadi, pihak yang berhak memberikan pengampunan adalah ahli keluarga seseorang yang menjadi mangsa jenayah, bukannya lembaga pengampunan. Katanya undang-undang Islam dilaksanakan untuk mendidik, bukan menyeksa. Justru menurut bekas Duta Khas Bertaraf Menteri itu, PAS mahu peruntukan undang-undang yang ada ditukar kepada peraturan Islam. Termasuk mengenai pengampunan. Kes jenayah dalam Islam yang berhak mengampun adalah mangsa jenayah. Kalau dia mati, kes bunuh, adik-beradik dia, ibu bapa dia, wali dia yang berhak mengampun. Bukan lembaga pengampunan. Baik. Saya nak ulas benda ni lah, tuan-tuan. Lepas ni saya percaya ramai lagi ustaz boleh ulas. Yang disebut oleh Hadi itu, disebut sebagai qisas. Qisas ni adalah bunuh balas. Dalam qisas, di dalam hukum hudud dan qisas ni, kalau hukum bunuh, maka yang boleh mengampunkan dalam pembunuhan itu adalah keluarganya. Betul. Itu adalah hukum Islam. Tetapi, tidak ada dalam hukum Islam mengatakan tidak boleh selain itu untuk mengampunkan. Dengan arti kata lain, di dalam hukum, kita yang faham macam ni. Islam ni dia ada hudud, dia ada qisas dan dia takzir. Selain daripada yang terletak di bawah hudud dan qisas, kita ada takzir. Takzir artinya apa sahaja yang difikirkan sesuai oleh pemerintah pada waktu dan ketika itu. So dalam isu tadi tu, even isu itu pun, itu bukan qisas. Saya tak faham Hadi dapat daripada makna maklumat itu. Kau macam hebat. Tak. Aku pun belajar lah benda yang dia belajar. Qisas betul dalam Islam. Selain daripada qisas, tidak ada istilah pengampunan pun dalam Islam. So, kalau tidak ada istilah pengampunan dalam hudud atau qisas, maka dia jatuh kepada takzir. So, dalam takzir, kerajaan nak letak macam mana sekalipun, terpulang. Maksudnya undang-undang mencuri, membunuh, liwat, salah guna kuasa, sebagainya, itu semua di bawah takzir. Takzir apa? Pengampunan. Yang bahagian pengampunan itu di bawah takzir, di bawah bidang kuasa kerajaan. Dan lawyer Faiz Fazil kata apa? Menarik Faiz Fazil kata. Okey. Saya bawa. Amanah cabar Hadi arah gantung kuasa lembaga pengampunan di negeri PAS.
Ahli Jawatankuasa Pusat Amanah Faiz Fazil membidas Presiden PAS yang mempertikaikan hak lembaga pengampunan mengampunkan pesalah kes jenayah. Kata Faiz, Abdul Haji sengaja membagikan isu itu untuk memfitnah parti pemerintah atas nama sentimen agama. Justru Faiz mencabar PAS mengusulkan pemansuhan kuasa lembaga pengampunan di Dewan Undangan Negeri bagi Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah yang ditakbir negeri itu, parti itu. Kenyataan Presiden PAS yang membuktikan kuasa Raja-Raja Melayu menunjukkan satu kuasa PAS merungkai perlembagaan. Baik tuan-tuan. Untuk makluman juga, kuasa pengampunan ini bukan setakat ada pada apa orang kata agung dan juga menteri wilayah, tetapi juga pada semua raja-raja Melayu dan tuan yang terutama di negeri-negeri tersebut. Bermakna kalau Hadi nak buang perkara ini, dia telah mengambil kuasa agung dan kuasa sultan serta kuasa yang di-Pertuan negeri tersebut daripada memberi pengampunan. Kita cabar Haji Hadi berani atau tidak dia nak mengambil tindakan ini. Atau dia nak sekali lagi nak mendahaka kepada sultan dan agung. Nah, itu satu persoalan kita tuan-tuan. Itu satu persoalan kita. Baik. Okey tuan-tuan, komen saya lah. Betul lah setiap mufti pun nak cakap ni. PAS tu ialah PAS. Itu ciptaan manusia. Ciptaan The Game PAS. Yang tak boleh kita sanggah ialah Al-Quran dan hadis. Itu yang kita tak boleh sanggah. Ini apabila ciptaan manusia ni siapa boleh sanggah. Boleh lihat apa kelemahan yang ada pada ciptaan manusia ni. Oleh itu tuan-tuan, marilah kita menyokong kajian perbudakan. Kita hiduplah bersederhana. Kita ni tak masuk sampai terpesong kita nanti. Kalau kita ingin bantai ikut je lah, kita akan terpesong. Untuk itu, kita kena belajar betul-betul. Jangan kata rasa kita je bagus. Jangan rasa kita je Islam. Semua orang yang mengucap dua kalimat syahadah adalah Islam. Kerana Allah turunkan Al-Quran dan hadis untuk semua manusia. Bukan untuk seseorang atau parti sahaja. Okey. Mari kita menyokong kerjaan Puan Pak Ibrahim. Assalamualaikum.